Bab 1. Mengenali sejarah. Sinopsis. Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa masa lampau. Penulisan sejarah adalah berdasarkan kepada kajian dan penyelidikan terhadap sumber sejarah. Kepelbagaian sumber dan kajian sejarah menyebabkan wujudnya pelbagai tafsiran dalam sejarah. Sejarah amat penting dalam memupuk semangat cinta akan negara demi meneruskan ketamadunan negara kita. 1.1 Pengertian sejarah. Pengenalan. Kita kerap mendengar ungkapan bahawa sejarah merupakan banyak iktibar kepada kita. Apakah yang dimaksudkan dengan sejarah? Bagaimana kita mengukur sejarah masa silam? Bagaimana pula kita dapat mengetahui sejarah lampau sesebuah masyarakat dan negara? Apabila mengetahui sesuatu peristiwa masa lampau, mengapa masih wujud pelbagai tafsiran mengenainya? Semua persoalan ini akan terjawab dalam bab ini. Secara umumnya, sejarah adalah peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Peristiwa masa lalu yang berlaku dalam kehidupan sesebuah masyarakat atau negara akan dikaji oleh sejarawan. Sejarawan merupakan ahli sejarah yang menyelidiki rekod-rekod lalu dan memuatkan dapatan kajian mereka dalam bentuk buku, monograf atau makalah. Dalam bahasa Melayu, istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab syajaratun yang bererti pokok. Sejarah juga dikaitkan dengan istilah riwayat keturunan dan asal-usul. Berdasarkan Kamus Dewan, sejarah adalah asal-usul keturunan ataupun salasilah peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu lampau, kisah, riwayat ataupun tambu. Kajian atau pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Dalam bahasa Inggeris pula adalah history, yang bererti cerita tentang seseorang. Perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani historia. 1.2 Pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Kita juga boleh mengetahui dengan lebih mendalam pengertian sejarah mengikut pandangan beberapa orang sejarawan tersohor seperti yang berikut. Herodotus, E.H. Carr, Ibnu Khaldun, Ko K. Lim dan juga Muhammad Yusuf Ibrahim. 1.3 Masa silam dan ruang dalam sejarah. Dalam mempelajari sejarah, kita akan merujuk kepada masa silam dan ruang yang luas serta tiada batasnya. Masa silam merupakan rentetan peristiwa yang telah berlaku. Masa silam dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. Kronologi juga merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga akhir dan bergerak mengikut satu garis lurus. Ruang masa ini terbahagi kepada dekad iaitu 10 tahun, abad 100 tahun dan alaf 1000 tahun. Konsep masa juga boleh diukur mengikut zaman seperti zaman sebelum Masihi dan Masihi. Zaman Masihi bermula dengan kelahiran Nabi Isa AS. Ruang dalam sejarah yang sangat luas mendorong sejarawan membahagikan penulisan mereka kepada tema tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Hal ini bagi memudahkan sejarawan melakukan penyelidikan sebelum membuat penulisan sejarah. Dalam konteks sejarah Malaysia, ruang masa dibahagikan kepada beberapa tempoh masa. Contohnya era Kesultanan Melayu Melaka, kemunculan kuasa-kuasa luar dan kemerdekaan negara. 1.4 Sumber sejarah. Sumber sejarah terbagi kepada dua, iaitu sumber premier dan sumber sekunder. Untuk sumber premier, sumber ini belum diolah atau diterbitkan. Ia bersifat asli dan belum ditafsir. Contoh-contoh untuk sumber premier adalah fosil, artifak, bukan artifak, batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jabatan, surat peribadi dan juga diary. Untuk sumber sekunder, bahan yang telah diolah dan diterbitkan. Bahan tersebar kepada umum. Antara contohnya adalah buku, akhbar, majalah,
jurnal, ensiklopedia dan juga risalah. Berikut adalah contoh-contoh bagi sumber sejarah. Artifak, bukan artifak, dan juga ensiklopedia. Artifak merupakan peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk perburuan, pertanian dan perdagangan. Peralatan ini diperbuat daripada batu, kaca dan logam. Penemuan artifak lonceng gangsa di Kampung Pencu, Muar, Johor boleh dijadikan sumber untuk melihat hubungan perdagangan dengan kerajaan Funan. Bukan artifak merupakan data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah, seperti dinding gua, dinding kota dan struktur binaan. Penemuan candi Lembah Bujang boleh dijadikan sumber kajian bagi menunjukkan adanya pengaruh Hindu dan Buddha serta hubungan perdagangan antara India dan Kedah. Ensiklopedia merupakan satu daripada sumber sekunder. Bahan yang terkandung dalam ensiklopedia ini berdasarkan fakta dan sumber sejarah yang sahih. Contohnya, The Encyclopedia of Malaysia yang mengandungi beberapa tema seperti sejarah awal, sejarah moden awal, arkitektur, laut dan tumbuh-tumbuhan. 1.5 Penyelidikan dalam sejarah. Terdapat 3 kaedah penyelidikan oleh sejarawan semasa melakukan penyelidikan, iaitu kaedah bertulis, kaedah lisan dan juga kaedah arkeologi. Untuk kaedah bertulis ialah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis. Di Asia Tenggara, tulisan tertua dikesan di dinding gua, dipahat pada batu, ditulis pada kulit kayu, gading dan daun lontar. Kaedah bertulis juga boleh dilihat pada cacatan harian seseorang, fail kerajaan dan cacatan penggembaraan. Proses kaedah bertulis adalah seperti di bawah. Pertama, mengenal pasti sumber sesuatu peristiwa, tokoh dan institusi. Kedua, mendapat dan mengesahkan sumber bertulis tersebut. Ketiga, mengumpul dan menyimpan sumber yang diperolehi. Keempat, menggunakan peralatan yang sesuai, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi serta peralatan arkeologi. Dan kelima, menganalisis. Berikut adalah contoh gambaran daun lontar yang mana ia digunakan oleh masyarakat tradisional di Asia Tenggara untuk menulis cacatan. Cacatan ini merangkumi pelbagai bidang seperti kebudayaan, keagamaan ataupun perubatan. Gambar ini pula menunjukkan batu bersurat yang dijumpai di Terengganu. Batu bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan dengan tahun 1303 Masihi menceritakan perihal hukum Islam. Hal ini menjadi bukti bahawa agama Islam sudah bertapak di negara kita lebih awal dari tarikh ini. Kaedah penyelidikan yang kedua ialah kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Tokoh yang dipilih untuk temu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber biasanya terdiri daripada mereka yang memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Apabila kita menghargai orang sumber, bererti kita menghargai sejarah lisan negara kita. Terdapat 3 tahap dalam kaedah lisan, iaitu tahap pertama, persediaan, tahap kedua, rakaman temu bual dan tahap ketiga, memproses rakaman. Kaedah yang ketiga iaitu kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Antara bahan tinggalan sejarah yang ditemukan melalui kaedah cari gali atau ekskavasi termasuk fosil, tembikar, bahan logam dan bahan daripada batu. Sebagai warga Malaysia yang cinta akan negara, kita sewajarnya memelihara dan memelihara tapak arkeologi agar warisan ini dapat dinikmati oleh generasi seterusnya. Berikut adalah antara gambar-gambar proses cari gali di tapak penemuan. Proses arkeologi tidak terhad di daratan sahaja. Ia turut merangkumi arkeologi bawah air.
Arkeologi bawah air ialah kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai atau tasik. Banyak kapal dagang yang melalui laluan laut di negara ini telah tenggelam. Kini, segala khazanah warisan kapal karam ini perlu dikaji dan direkod. Kes kerosakan, kecurian dan penjualan artifak kapal karam merupakan isu dunia yang dibincangkan di UNESCO. 1.6 Tafsiran dalam sejarah. Apakah tafsiran dalam sejarah? Tafsiran dalam sejarah bererti menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Mengapakah wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah? Tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama mungkin berbeza antara sejarawan. Perbezaan wujud disebabkan pemilihan sumber yang pelbagai, perbezaan pandangan, perbezaan ideologi dan tujuan penulisan. Apakah kepentingan tafsiran dalam sejarah? Menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti kukuh, menggalakkan kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut berbeza, mendorong kita berfikiran terbuka dan kritis. Apakah contoh tafsiran dalam sejarah? Bagaimanakah kita mentafsir peristiwa penentangan Haji Mat Hassan bin Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut di Pasir Putih, Kelantan? Pengkaji tempatan melihat faktor kebangkitan beliau disebabkan oleh penentangan peraturan cukai, tanah dan hasil hutan yang diperkenalkan oleh pihak British dan membebankan orang ramai. Bagi pengkaji barat pula, kebangkitan Tok Janggut ini dianggap sebagai pemberontakan. 1.7 Kepentingan mempelajari sejarah. Sejarah mampu memberikan kefahaman tentang masyarakat, negara dan dunia kepada kita. Melalui sejarah, kita dapat mengenal asal-usul, dapat mengambil iktibar, memupuk patriotisme, mengukuhkan perpaduan, membangunkan negara dan bangsa, dan mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah.